qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara izil mujrimuna nakisu ruhusihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha harru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah bermula daripada ayat ke-10 berakhir pada ayat ke-16 yang bermaksud, dan mereka berkata, apabila kami telah hancur di dalam tanah, maka kami akan berada di dalam ciptaan-ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Maka katakanlah bahawa malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhan kamu semuanya nanti kamu akan dikembalikan. Dan alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhanmu seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia ini, nescaya kami akan mengerjakan amal-amal kebajikan. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang yakin. Dan jika kami mahu, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa itu petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan daripadaku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, yakni hari kiamat. Sesungguhnya kami pun akan merasakan azab yang kekal ke atas apa yang telah kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, lalu mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Perut mereka jauh daripada tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh berharap, dan mereka menakafkan sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan waktu, ruang dan peluang lagi, insya-Allah dapat lagi kita terus menumpang hidup atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita terus menerus melakukan amal-amal kebaikan untuk kita bawa bertemu kepada Tuhan kita, insya-Allah pada hari akhirat nanti. Alhamdulillah kita dapat memakmurkan masjid-masjid Allah. Jangan lupa berniat beriktikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk, Allah kurniakan kepada kita pahala duduk beriktikaf dalam masjid-masjid Allah. Sehebat mana pun istana, kita tidak boleh beriktikaf di istana. Sehebat mana pun rumah kita, maka kita tidak boleh beriktikaf di rumah kita. Sehebat mana pun banglo mahligai, kita tak boleh beriktikaf di banglo mahligai pasaraya atau sebagainya. Namun masjid adalah tempat kita diberi izin untuk beriktikaf
sepanjang kita duduk, insya-Allah Allah Taala bagi kepada kita pahala. Apa yang dipersediakan untuk kita entah hanya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita terus beramal dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, seperti mana biasa, saya akan mulakan kuliah dengan memilih beberapa ayat daripada ayat Al-Quran untuk kita dengar dan kita ambil pengajaran. Saya memilih daripada ayat ke-10 daripada surah As-Sajdah. Kata Allah, dan mereka berkata, apabila kami telah hancur di dalam tanah, maka kami akan berada dalam ciptaan baru. Orang-orang kafir bertanya kepada Nabi, apakah setelah kami ini hancur, besok masuk dalam tanah, dah pecah, tulang belulang kita ni pecah, jari jemari kita ni hancur, maka kata dia, apakah kami akan berada dalam ciptaan baru? Maka kata Allah, bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Orang kafir dinamakan kafir, engkar, kerana dia tak percaya akan pertemuan dengan Tuhan. Bagi kita orang Islam, kita beriman, percaya akan adanya pertemuan pada hari akhirat. Bahawa setelah kita mati, semua kita ni mati, maka kita akan dihidupkan balik. Maka kita akan dibalas apa yang kita buat. Malah saya sebut kepada tuan-tuan tempoh hari, bila Al-Walid bin Mughirah, Nabi beri peringatan. Masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lah merupakan antara orang yang memberi peringatan kepada sahabat-sahabat dengan membacakan padanya ayat-ayat Quran. Di antaranya ayat yang selalu saya bacakan, Rasulullah kata, Inna jahannama kanat mirsada li-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha barda wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Allah kata daripada surah Nabah, sesungguhnya kata Allah, neraka Jahannam itu telah tersedia. Ayat ke-20. Dan pada masa langit pecah, kemudian kata Allah, langit dan neraka itu telah disediakan. Mereka tinggal dalamnya berkurun-kurun lamanya. Mereka tidak akan dapat merasai udara sejuk di dalamnya, kata Allah, dan tidak pula diberi sebarang minuman, melainkan kata Allah, air yang menggelegak dan air yang mengalir, air dana yang mengalir, sebagai balasan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka yang buruk. Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari perhitungan amal, dan mereka mendustakannya sesungguhnya akan ayat-ayat kami, keterangan kami, dan setiap sesuatu kami telah sesuai daripada bawaan hidupnya, dan kami hitung secara bertulis. Banyak daripada pengajaran daripada surah Nabah. Di zaman Nabi, Nabi beringat kepada para sahabat. Zaman sekarang, Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada. Yang membacakan, yang memberi peringatan kepada kita ini adalah para alim ulama. Beri ingat. Dalam keadaan kita sibuk, kadang-kadang kita terlupa dengan pesanan-pesanan itu. Maka katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu, kata Allah, akan mematikan kamu. Kemudian kata Allah, menyabut nyawamu dan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhan kamu semua kamu akan dikembalikan. Maka kata Allah, ngerinya kalau kau dapat melihat. Sekali-sekali ini, agaknya kalau terlihatlah kita, ataupun ada orang yang mati balik beritahu kepada kita, maka semua manusia itu dalam ketakutan. Tapi tak ada. Inilah yang dikatakan iman. Kita percaya ke tak percaya. Dan jika kami mahu, kata Allah, diminta balik, farji'na na'mal solihah inna muqinun. Setelah itu baru dilihat, dia yakin dah, dia nak balik, nak beramal.
Dan jika kami mahu, kata Allah, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa itu petunjuk. Boleh sahaja Allah jadikan setiap jiwa itu petunjuk. Namun begitu, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Kalau zaman Nabi Ibrahim dapat iman, kaum dia dapat sebahagian, tapi bapa dia tidak mendapat iman. Zaman Nabi Lut, isteri dia tak dapat, dia dapat iman. Zaman Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh tak dapat iman, isteri Fir'aun dapat iman. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara dia tidak dapat iman. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib tak dapat iman, tapi yang lain daripadanya dapat iman. Maka begitu juga zaman kita ini agaknya, ada yang dapat beriman dan ada yang tidak dapat beriman. Maka rasa berterima kasih kita kepada Allah kerana Allah kurniakan kepada kita iman. Maka jagalah iman itu, jangan sampai dia rosak. Kerana nilai manusia ini bukan letaknya pada batang tubuh dia. Secantik mana pun batang tubuh manusia, dia masuk tanah, dia akan dimakan oleh ulat-ulat dan cacing-cacing. Yang dinilai manusia itu ialah kepada amal dia tadi. Maka setiap jiwa diberi petunjuk bagi dia, tetapi telah ditetapkan perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam kata Allah dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu itu, yakni kiamat. Sungguhnya kami pun melalaikan kamu dan merasakan azab yang kekal di atas apa yang telah kamu. Orang yang beriman dengan ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, diingatkan Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Antara tiga sifat orang beriman, bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Bila dibacakan ayat Allah, bertambah iman dia. Dan yang ketiga, dia bertawakal kepada Allah. Perut mereka jauh daripada tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut dan penuh berharap, dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Itu berdasarkan daripada surah As-Sajdah, antara sifat orang yang beriman kepada Allah. InsyaAllah pagi ini kita menyambung kembali kuliah kita pada muka surat 68. Tajuk berkaitan dengan masih lagi tugas-tugas para malaikat dan keadaan-keadaan malaikat, kewajipan orang mukmin terhadap para malaikat. Dalam hadis yang kedua, ketiga, dan tiga perkara yang tidak dihampiri oleh malaikat. Kata kitab ni, perkara yang paling menyakiti malaikat, perkara yang paling menyakiti malaikat ialah kufur, syirik, perkara dan dosa dan maksiat. Oleh itu maka cara menghormati malaikat, seorang itu hendaklah mengikhlaskan atas kalian. Kewajipan seorang mukmin terhadap para malaikat oleh kerana mereka adalah hamba Allah yang terpilih dan mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah. Maka orang mukmin yang beriman kepada Allah, malaikat akan memberi walak kepercayaan dan kesetiaan dan memberi sepenuh kasih sayang kepada mereka dan mengelakkan daripada yang tidak menyenangkan mereka. Di antaranya ialah yang paling oleh kerana dia utusan Allah, maka hendaklah dia dimuliakan. Utusan itu hendaklah dimuliakan. Kalaulah biasanya utusan-utusan ataupun wakil-wakil sultan kita muliakan, maka sebegitu juga para malaikat merupakan makhluk pilihan Allah, maka hendaklah dimuliakan. Perkara yang paling menyakiti malaikat ialah kufur. Bila kita kufur, kita engkar, maka menyakitkan, kita tidak muliakan para malaikat. Syirik antaranya amal yang membawa kepada malaikat tak suka. Perkara-perkara dosa pun antaranya yang menyebabkan malaikat tidak suka. Dan maksiat. Oleh itu maka cara menghormati malaikat
seseorang itu hendaklah sentiasa mengikhlaskan beragama kerana Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan etikat kepercayaan kita daripada amalan-amalan segala bentuk syirik dan menjauhkan diri daripada segala maksiat dan dosa. Maknanya bila kita jauhkan diri kita daripada maksiat dan dosa, itu sebagai tanda kita memuliakan para malaikat. Para malaikat tidak memasuki rumah yang mengandungi maksiat atau diisi dengan benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Satu hari, nanti kita cerita panjang Pak, yang dimurkai oleh Allah seperti gambar dan patung. Gambar-gambar dan patung-patung. Jadi gambar-gambar makhluk yang hidup ni seboleh-boleh jangan diletak di dalam rumah. Sesetengah kata gambar keluarga pun. Habis gambar ni nak letak macam mana Ustaz? Letaklah dalam album tu. Jangan ditampal dekat dinding rumah tu. Dan tidak menghampiri orang yang bergelumang dengan dosa. Begitu juga gambar yang ada patung yang bergelumang, rumah orang yang bergelumang dengan dosa. Sabda Nabi SAW, 3 perkara tidak dihampiri oleh malaikat. 1, bangkai orang kafir, mayat ataupun bangkai orang kafir. Yang kedua, orang yang bergelumang dengan huruf, iaitu sejenis bauan kebanyakan bahan za'faran. Dan yang ketiga, orang yang berjunub sehinggalah dia ni berwudu. Orang yang melakukan persetubuhan sampailah dia ni berwudu. Itu 3 keadaan. 1, bangkai orang kafir. Yang kedua, yang bergelumang dengan celup bau celup bau yang banyak za'faran kata dia. Dan yang ketiga, orang yang berjunub sampai dia berwudu. Dalam sepotong hadis yang lain daripada Nabi SAW telah berjanji dengan malaikat Jibril pada suatu masa yang ditetapkan, dia datang menemuinya. Satu hari malaikat Jibril berjanji bersama nak bertemu Nabi. Tiba-tiba terlambat sehingga Nabi SAW menjadi cemas. Tunggu-tunggu tak sampai. Nabi menjadi cemas. Dan dia bersabda, Allah tidak sekali-kali memungkiri janji. Kalau Nabi kata Allah ni tak mungkin janji, maka begitu juga putusan dia sudah barang tentu. Kalau Allah tidak memungkiri janji, maka putusan dia pun tidak memungkiri janji. Kemudian dia berpaling, lalu terpandang seekor anak anjing yang berada di bawah katilnya. Nabi berpaling, nampak seekor anak anjing berada di bawah katilnya. Dan bersabda, hai Aisyah, bilakah anjing ini masuk? Aisyah menjawab, demi Allah, saya tidak tahu. Tunggu-tunggu tak ada, tiba paling tengok ada seekor anak anjing. Saya tidak tahu. Tanya Aisyah, Nabi tanya, bila anjing ni, macam mana boleh ada anjing ni? Bila dia masuk? Lalu dia menyuruh supaya anak anjing itu dikeluarkan. Maka Rasulullah SAW pun keluar bertemu malaikat Jibril dan memberitahu apa yang terjadi. Maka Jibril berkata kepadanya, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan anjing. Jadi kalau ada orang nak bela anjing, belalah, jangan bela dalam rumah. Gambar ni pun jangan digantung di dalam rumah. Sesetengah, kalau Ustaz Azhar Idrus, dia kata gambar keluarga tu pun jangan digantung dalam rumah. Habis letak mana, tempat biasa je lah. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang digantungkan. Ni tahun berapa digantung penuh. Satu tempat itu digantung. Ada setengah-setengah tempat. Jadi kalau kita rumah kita ada gantung, maka buka lah. Jangan gantung lagi. Sebegitu juga yang ada padanya anjing. Tidak dimasuki rumah yang ada padanya anjing. Sabit dalam hadis yang sahih bahawa malaikat juga merasa jijik dengan bau busuk dan kotoran yang dirasa cemar oleh manusia, seperti yang dinyatakan oleh hadis Nabi, sesiapa yang memakan bawang putih, bawang besar dan daun bawang, maka janganlah dia menghampiri masjid kita.
Sesungguhnya malaikat merasa jijik apa yang dirasa oleh manusia. Ada benda yang tidak disukai. Antaranya dia kata makan bawang putih. Dalam hadis bahawa malaikat juga merasa jijik dengan bau busuk. Tapi nak buat macam mana kita sekarang ni tuan-tuan? Minta maaf cakap lah. Zaman sekarang ni orang buat rumah, tandas mesti dalam rumah. Itu satu daripada dia. Buat macam mana kan? Kan? Itu kita nak buat macam mana? Dah lama kan? Nak keluar. Zaman dulu dia jauh kan? Zaman sekarang ni semua kalau boleh. Bukan dalam rumah. Dalam bilik kalau boleh nak ada tandas. Zaman-zaman sekarang. Tapi kalau kita ikut kepada apa yang diajar ni, banyak benda ni tadi. Di antaranya tadi kan, anjing, gambar. Kemudian sesiapa yang memakan bawang putih ataupun bawang besar, ataupun istilah sekarang panggil petai. Petai itu kan sedap makan kan. Lepas tu kita kencing, mulut kita bau semacam daun bawang, dan janganlah dia menghampiri masjid kita. Sesungguhnya malaikat merasa jijik apa yang ada dirasa oleh manusia itu tadi. Jadi adab-adab kita ni kalau nak sembahyang, nak pakai petai tu, fikir-fikir je lah kan. Satu ringgit juga nak makan ustaz, makanlah, tapi 3 jam sebelum datang masjid. Takut bila dia makan tu, lepas dia sangap, bau itu mengganggu ketenteraman yang lain tadi. Maka Rasulullah SAW melarang seseorang itu mengeluh ketika sembahyang dengan sabdanya. Mengeluh ni macam ni tuan. Dengan dia sembahyang tu dia macam tu. Itu mengeluh. Rasulullah melarang juga seseorang daripada mengeluh ketika dalam sembahyang dia. Dan apabila seorang itu bersembahyang, maka jangan dia mengeluh. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, janganlah dia mengeluh. Jangan dia meludah. Bukan mengeluh. Jangan dia meludah. Sama ada dia kata apabila seorang sembahyang, maka janganlah dia meludah ke hadapan, kerana sesungguhnya dia sentiasa bermunajat kepada Tuhan. Kalau kita sembahyang, maka kita jangan meludah ke depan. Kadang-kadang kita makan, sembahyang ada benda sikit dekat mulut kita ni. Kita pun gitu. Sedangkan kita sedang beradab kepada Allah. Dan jangan juga ke kanan. Ataupun kita nak ludah, kita jangan ke kanan. Kiri, tempat syaitan. Ada dia ajarkan sebelum kita sembahyang ni, untuk gelak gangguan syaitan, baca A'udzubillah 3 kali, ludah sebelah kiri. Jangan kuat-kuat, ada orang sebelah, nanti kena penampar muka. Sikit je. 3 kali. Depan jangan. Ataupun paling tak ada, kita itu bawa ke bawah tadi. Jangan kita lantangi lepas gitu je. Gitu je. Kerana Allah, kita sedang beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah dia meludah ke hadapan, kerana sesungguhnya dia sentiasa bermunajat kepada Tuhan selagi dia sembahyang. Dan jangan kamu meludah di sebelah kanan, kerana di kanannya ada malaikat yang mencatat. Dan berludahlah di sebelah kiri. Jadi ludahlah di sebelah kiri ataupun di bawah kaki, kemudian ditimbuskan. Kalau meludah ni, ludahlah di sebelah kiri ataupun di bawah kaki, kemudian timbus. Biasanya gitulah. Yang senangnya tangan kan. Kita bawa lah kan, nanti ke bawah dan sebagainya. Tapi tengoklah jumlahnya lah. Kalau sekadar sebiji lenga tu, tak ada apalah. Tapi kalau dah kahak sesudu, jadi ada yang tu kan. Kalau ada tisu lagulah orang sesama ni kan. Benda-benda itu adab lah. Dia adab dia jaga tadi.
kemudian letak atau di bawah kaki, kemudian ditimbuskan dia tadi. Itu bab adab kita dengan malaikat. Jadi bila kita adab kita dengan malaikat ni, janganlah rumah-rumah tadi ada patung-patung. Rumah tadi dalam bab yang lain pula disebut, kita dah baca gitu kan. Dalam keadaan dia bermandi, dalam keadaan dia berbogel. Siapa yang dalam keadaan dia buang air besar, buang air kecil. Maka siapa yang dalam keadaan dia berjunub, siapa yang rumah dia ada patung tadi, ada anjing, antaranya menyebabkan malaikat-malaikat tidak turut bersama dengan kita. Kecuali malaikat maut tu dia akan duduklah, dia cakap malaikat rahmat ni tak ada Dan dia kata kesetiaan terhadap malaikat. Seseorang yang beriman itu hendaklah kasih dia akan malaikat dengan tidak membezakan di kalangan mereka. Kerana malaikat ni ada beza dia. Malaikat Jibril, tahap dia lain, taraf dia lain. Kerana mereka semuanya adalah hamba Allah yang sangat setia, mulia. Mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Tidak ada suatu malaikat pun yang tidak bersifat begitu. Oleh itu, tidak ada hujah bagi kita membezakan kasih dan memuliakan mereka. Siapa yang membeza-bezakan adalah sesat, seperti mana orang Yahudi yang disebut sikap sesat mereka terhadap malaikat. Nampak? Sama juga kita tidak boleh membeza-bezakan para malaikat, semuanya mulia. Maka sebegitu juga para nabi, kita tidak boleh membeza-bezakan para nabi. Semuanya nabi adalah mulia. Tak seperti mana orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap Nabi Musa mulia, Uzair mulia, Nabi Muhammad dianggap tak mulia. Orang Nasrani menganggap Nabi Isa mulia, Nabi Muhammad tak mulia. Kita anggap Nabi Muhammad mulia, Nabi Musa pun mulia, Nabi Isa pun mulia. Kita anggap begitu. Memang disuruh berpegang begitu. Kerana mereka adalah Nabi Allah yang ajak manusia kepada menyembah Allah. Cuma syariat dia berbeza dengan syariat antara satu dengan lain. Syariat kita, kalau syariat Nabi Muhammad, Nabi Adam dulu, adik-beradik boleh berkahwin. Zaman Nabi Muhammad, adik-beradik tak boleh berkahwin. Zaman Nabi Adam dulu, tak ada hukum hudud. Mencuri potong tangan tak ada. Tapi zaman umat Nabi Muhammad ni, ada syariat, iaitu undang-undang mencuri potong tangan. Tapi kadang-kadang orang pilih. Sebab tu saya baca dalam sepotong hadis lain atau satu kitab. Nabi kata, perumpamaan aku dengan kamu ni, kata Nabi, sama seibarat mana orang yang menjalakan unggunan api. Subhanallah, hebat tak? Kalau pada waktu malam, tuan-tuan nyalakan unggun api, apa jadi agak-agak? Apa jadi? Bila tuan-tuan nyalakan unggun api, biasanya kalakatu dia akan datang. Serangga-serangga akan datang mendekati unggun api tadi. Maka ada seorang lelaki yang dia akan mengibaskan serangga ni. Jangan datang. Ini api. Jangan datang. Dihalau dia tadi. Dihalau. Tapi serangga tu nak juga tuju ke api. Akhirnya dia mati. Kalau ibarat kita pasang lampu kan malam, nanti kalakatu tu datang. Kita nak ke tak nak kalakatu datang. Tapi kalau datu tu akan datang juga menuju cahaya. Akhirnya dia mati. Kepak dia jatuh, dia mati ke bawah, dia mati. Kalau tak dia duduk tanah tu, dia selamat lagi. Tapi bila dia keluar, kalakatu dia jatuh dalam api. Maka lelaki tu tahan. Maka kata Nabi, aku dengan kamu ni sama juga. Aku dengan dia tadi sama. Aku cuba menaik kain kamu, kata Nabi. Kain kamu ni aku tarik. Tarik kain kamu ni. Tetapi ada juga orang yang nak melepaskannya, kata Nabi. Kiasan yang Nabi bagi dalam kitab ni, 40 hadis penawar bagi hati. Dia kata, ada juga yang cuba untuk melepaskan. Ada juga yang cuba untuk melepaskan. Maknanya tuan-tuan, Nabi ni dia bawa agama
Nabi bawa agama. Nabi kata ini halal, ini haram, ini haram, ini halal, ini haram. Tujuan dia bawa agama tu ialah untuk pastikan manusia lepas daripada neraka. Tapi ada juga orang yang hidup tidak mahu berpandukan kepada agama. Dia cuba untuk melepaskan ikatan-ikatan. Daripada kitab ini, dia kata apa sedikit keterangan daripada hadis tu. Sebab hadis tu bagi saya, contoh yang Nabi bagi tu cantik. Bila kita nyalakan api, maka akan ada serangga-serangga datang. Orang lelaki tu selamatkan serangga tu, jangan pergi sebab depan tu api, nanti kau terbakar. Tapi ada juga serangga yang lepas masuk juga dekat api. Maka kata Nabi, aku sama juga. Aku tarik kain kamu ni. Aku tarik kain kamu. Jangan depan tu api. Aku tarik. Maka aku letak peraturan agama. Jangan makan rasuah. Jangan memfitnah orang. Jangan mencuri. Jangan minum arak. Jangan berjudi. Jangan buat ni. Tapi sayang kata Nabi, ada juga orang yang suka untuk melepaskan diri daripada apa yang aku pegang ni tadi tu. Faham? Kan? Dilanggar juga rupanya. Yang haram itu dilanggar juga. Nak buat macam mana? Maka umat Islam adalah umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah bergelar Nabiur Rahmah. Nabi yang membawa rahmat bagi sekian alam. Sebelum Nabi SAW diutus ke dunia, seluruh alam adalah hidup dalam suasana jahiliah. Sebelum Islam, masyarakat orang Arab hidup dalam keadaan jahiliah. Yang saya sebut hari itu, kat sini saya rasa saya ada sebut, ataupun saya ceramah tempat lain. Jahiliahnya Abu Jahal, Abu Lahab, jahiliah kerana mereka menyembah patung-patung berhala. Jadi saya tanya, hari ini ada lagi tak Abu Jahal, Abu Lahab? Ada lagi tak yang sembah patung-patung berhala? Jawabnya ada. Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada. Tapi orang yang berperangai Abu Jahal, Abu Lahab, ada lagi tak? Ada. Apatah lagi ni tuan-tuan, musim-musim nak pilihan raya ni tuan-tuan tengok. Fitnah besok. Cuba tuan-tuan tengok. Silap-silap raya fitnah ni dia punya seperti kegelapan malam yang menyeluruh. Tuan-tuan, minta maaf dah, kita tak boleh kenal lagi orang baik dengan orang jahat. Jaga-jagalah. Orang yang buat sambutan Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi, yang buat sunnah Nabi, orang dah anggap sebagai ini bid'ah. Gegar berganzah, orang tak kata pula bid'ah. Saya bimbang akan jadi macam tu lah. Itu yang saya sebut kepada tuan-tuan tempoh hari pada ayat 28-29. Supaya kita tak terkeliru. Kata Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Saya baca dalam kitab-kitab tuan-tuan, orang kafir minta kepada Nabi Muhammad terbitkan matahari dekat padang pasir ni. Muhammad, kamu salirkan air, buat parit, buat saliran air dekat kebun tamak ni. Muhammad, dia kata, kamu belah, kamu jadikan bukit Uhud itu emas. Muhammad, kamu tunjukkan kepada kami malaikat sekali je. Muhammad, kami nak tengok Allah sekali je. Tunjukkan Allah sekali je kami nak pada saat itu tadi. Lalu Allah beritahu, bukan tu tanggungjawab kamu. Tanggungjawab kamu lebih besar. Kerana nak alihkan parit, nak alihkan longkang ni, orang biasa boleh buat. Tapi tanggungjawab kamu ni, nak pastikan manusia ni selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat, maka kamu datang bawa agama. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bawa agama yang betul. Itu yang saya duduk fikir balik, betul lah. Kalau hari ni orang datang bawa agama, majlis ilmu, majlis kuliah, tiba-tiba dalam masa yang lain datang orang besar-besar, bawa projek besar-besar. Mana lebih kuat orang sambut agak-agak? Mana lebih kuat? Sedangkan Nabi tu bawa agama. Agama ni orang benda duk fikir nak buat apa agama ustaz? Nak buat apa? Tak, agama ni penting untuk pastikan kita dapat bahagia dunia akhirat. Terutamanya akhirat.
Dunia ni macam ni lah tuan-tuan. Dunia ni macam ni lah. Keadaan dunia ni macam ni lah. Kita tahu kan. Tapi akhirat itu sebenarnya yang susah. Bagi pastikan. Mengenali nilai hidup ketika itu manusia telah kehilangan pegangan hidup. Yang kuat menindas yang lemah. Yang kaya memaras yang miskin. Masyarakat sudah banyak kehilangan nilai insaniah kemanusiaan. Dan yang lebih buruk daripada itu ialah manusia sudah tidak mengenali Tuhan yang menciptakan mereka. Sampai hari inilah jahiliah masih ada. Dia tak tahu siapa yang Tuhan yang menciptakan dia. Dia tak tahu siapa Tuhan yang menciptakan dia. Lalu dia kata mereka, maka dalam keadaan yang gelap gelita itu tiba-tiba datang nur yang dibawa oleh junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dunia yang gelap gelita tadi telah berubah menjadi aman. Alam yang terang benderang, kesesatan berubah menjadi petunjuk. Manusia telah mengerti dan memahami tujuan hidupnya di atas permukaan bumi ini. Umar bin Al-Khattab yang dahulunya hanya pengembala kambing di lereng bukit Mekah itu telah berubah menjadi pemimpin yang disegani oleh kawan dan lawan. Asalnya pengembala kambing. Tanah Mekah yang kering kontang itu telah berubah menjadi pusat tamadun insan yang agung sehingga ke akhir zaman. Manusia yang raku kejam lagi bengis itu telah berubah menjadi orang yang zuhud, tawaduk dan menangis di kegelapan malam dan begitu juga seterusnya. Namun jiwa-jiwa yang sakit, maka jiwa-jiwa yang sakit yang tidak dapat menerima rahmat ini dan hati yang telah dibalut oleh selaput tiga tah, kata kitab ni, yang diselaputi dengan 3 tah. Apa dia? Tahta, harta, cinta, wanita. Apa lagi? Oleh kerana hati dibalut oleh selaput 3 tah, cinta harta, cinta tahta, cinta wanita. Wanita telah menjadi kebal, bahkan panggilan kebenaran dianggap sebagai loceng tanda berakhirnya kekuasaan hawa nafsu dan syahwat. Dianggap, oh ini nelang kita. Maka dia lupa nak lekat. Kan orang yang kadang-kadang sesetengah orang yang menjadi artis-artis. Oleh kerana apa? Harta. Siapa dapat bagi saya sekali saya golek aja, saya gelek depan orang ngam ya, saya gelek aja 20,000. 30,000. Kuliah 20 tahun pun tak dapat 20,000. Jadi tu tadi harta, cinta, tahta, cinta, wanita. Kerana 3 sebab ni kata dia, maka kebenaran dianggap sebagai loceng tanda berakhir kekuasaan. Jadi kalau dah ikut ni, kita tak boleh buat ni. Kalau dah ikut agama, tak boleh buat ni. Kalau dah ikut agama ni, dah tak boleh pegang ni. Hidup tidak berpegang lagi kepada agama. Itu yang akhirnya rosak nilai manusia itu akan jadi rosak. Tetap memilih jalan syaitan yang merasa bangga dengan terus berkubang di lumpur kekufuran dan hanyut di lautan kemaksiatan yang akhirnya mereka akan dibawa arus yang menghantar mereka ke pintu neraka jahanam. Kata daripada kitab Penawar, 40 hadis penawar bagi hati. Bagus kitab ni tuan. Sekeping RM10 saja ni. Bagus kitab ni. Payah nak dapat kena tempah. Saya tempah itu dah ngajar satu tempat surau baru ni. Sambung balik sikit lagi pada hadis kitab kita ni tadi. Dan katakanlah sesiapa yang merumuskan bermusuhan Jibril, maka sungguhnya dia telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Membenarkan, dia kata, membenarkan apa kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat dan rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Siapa yang menjadi musuh Allah? Malaikatnya. Orang kafir. Malaikat dia. Jadi sesiapa yang, maka sesungguhnya barang siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, rasulnya, orang kata ustaz, macam mana nak musuh pada malaikat? Menentang malaikat, ajaran yang dibawa. Macam mana nak menentang Rasul, Ustaz? Rasul dah tak ada. Ayah kita nak tentang Rasul ni mana ada? Mana ada kita menentang Rasul, kata dia. Rasul dah tak ada. Yang kita tentang tadi ialah sunnah ajaran dia. Kita menentang. Yang kita kasih kepada cinta Nabi, macam mana pula tak ada orang buat
Sambutan Maulid Nabi lah begini. Tapi bagi saya cara yang paling mudah, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kamu cinta Allah, sayang Allah, ikut aku, ikut Nabi. Itu tanda kita sayang kepada Nabi. Apabila mereka mengetahui bahawa malaikat Jibril itu memberi wahyu kepada Nabi Muhammad, oleh kerana Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, lalu mereka menyembunyikan dengki dan hasad mereka terhadap Rasulullah. Di sebalik hujah yang diadakan kerana wahyu dibawa oleh malaikat Jibril yang bertugas juga untuk menurunkan bala dan azab ke atas kaum yang menentang. Nampak tak tuan? Kerana malaikat tu bawa perintah Allah. Kalau zaman Nabi dulu, Nabi dibenci. Kenapa? Kerana Nabi bawa titah perintah Allah. Sekarang Nabi dah tak ada, Rasul dah tak ada, yang ada alim ulama. Tuan-tuan tengok mutakhir hari ni kan, yang ni kena saman, yang ni kena saman saja keluar dalam media sosial sebegitu. Tujuan dia apa? Orang kata nak dropkan waterpiece apa? Air muka, nak jatuhkan air muka. Heboh, memanglah walaupun orang alim, percaya ada dosa. Nama manusia kullu bani Adam khata'un, setiap manusia ni dia ada salah. Tapi janganlah sampai salah yang sikit diwakil satu dunia untuk ditahu. Kan? Orang biasa sikit je, tapi kalau alim ulama buat dosa, orang punya ceritanya. Memang ada salah, memang ada silap. Lagi nama kita ni manusia, memang ada salah dan ada silap. Memang kita tak nafikan. Saya pun ada salah, saya pun ada silap. Tetapi untuk kita bosarkan tujuan dia, apa tujuan dia sebenarnya. Kan? Ke atas kaum yang menentang Allah. Kalaulah wahyu ini dibawa oleh Mikail yang menurunkan rezeki dan hujan, mereka bersedia untuk menerima. Tanpa mereka menyedari bahawa kedua-dua hamba Allah yang punya tugas masing-masing, tugas yang mulia dari Allah, dengan tidak menyedari bahawa hujah yang menyalahi hukum Allah, kias dan dijadikan dalih itu telah menyesatkan mereka. Wahab benda itu menyesatkan Jibril ke Mikail ke, bawa ke mengikut titah perintah Allah Ta'ala. Kan? Maka begitulah keadaan orang yang mempunyai kitab yang tidak beramal dengan kitab. Begitulah orang yang ada kitab tapi tak beramal. Malaikat bawa ajaran Quran, bawa, tapi kita tak bawa, tak terima ajaran Quran ni. Tadi kita baca, orang yang beriman kepada ayat Quran ni, bila dibacakan padanya, dia akan menyungkur sujud. Dia tak akan bantah, dia tak akan lawan. Itu dia. Ni datangnya ajaran Quran, dia tak nak terima. Ajaran yang ada Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Macam saya cakap semalam dekat tangkap. Air kita terima. Air Allah Ta'ala bagi kita terima. Udara Allah Ta'ala bagi kita boleh terima. Kita sedut udara. Apa lagi tuan-tuan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada matahari, kita boleh terima. Bulan bintang kita boleh terima. Sejuk panas kita boleh terima. Mayang kita boleh terima. Tutup aurat kita boleh terima. Haji kita boleh terima. Tapi kadang-kadang bila sampai hukum jinayah dalam Islam, dalam hukum jinayah as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yang ni kita tak nak. Yang ni kita tak nak. Sama juga kadang-kadang bila dalam bab tutup aurat, ada orang perempuan semayang, dia semayang. Puasa dia puasa. Tapi bila suruh tutup aurat, main degil betul. Diterima sebahagian, ditolak sebahagian. Kalau nak terima, terimalah kesemuanya tadi. Begitu juga malaikat-malaikat, terimalah yang baik, yang datangnya daripada Allah, kita terima. Jadi kita berhenti sampai situ. InsyaAllah minggu mendatang kita sambung tugas malaikat terhadap orang-orang kafir dan orang-orang fasik pula. Apa tugas malaikat pada orang-orang kafir dan orang-orang fasik? Kitab ni dikupas agak detail tuan-tuan, berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Biasa kitab lain bab malaikat ni dikupas ringkas aja. Adanya malaikat, 10 malaikat, gitu-gitu dah. Tapi dalam kitab ni banyak. Jadi kat rumah siapa-siapa yang ada patung, apa kat rumah-rumah yang ada gambar-gambar ni,
seboleh-bolehnya turunkanlah. Siapa nak semayang, ingat jangan makan benda-benda yang malaikat tak suka, bau busuk. Siapa nak meludah, jangan meludah ke depan masuk semayang. Jangan meludah ke kanan, tapi ke kiri ataupun ke bawah tadi. Yang senangnya biasa kita ambil tisu kita buang gitu. Lepas tu kita buanglah ke bawah tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairaz zikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Berat tak dia? Ya dah. Ada yang ngadu ustaz kita ni. Ada yang macam itu. Tapi Dia poket kita belah kiri. Belah kita belah kiri tukar. jadi dia kata kanan jangan. Ke depan. Kalau tadi kiri. Biasa gitu kan. Memang ada satu yang nak sembahyang tu dia pun